What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Vertu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, semua kita mengetahui bahawa banyak karakter-karakter yang kuat telah ditunjukkan dan didedahkan dalam pertarungan mereka di anime One Piece seperti Whitebeard, Kaido, Sakazuki Akainu, Ace dan yang lain-lain. Tetapi video kali ini aku nak kongsikan sedikit kelainan kepada korang semua, iaitu kali ini aku nak ceritakan kepada korang 10 karakter terkuat One Piece tapi jarang berlawan dan watak-watak ini adalah legendaris dan misterius. Korang semua mesti dah tak sabar dan ternanti-nanti untuk mengetahui siapakah watak-watak tersebut. So let's proceed with the content. Ikutu Yaronamo. Yang pertama, Sengoku the Buddha. Beliau dilahirkan di South Blue, pemakan buah iblis jenis mythical Hito-Hito no Mi model Daibatsu. Beliau adalah bekas Fleet Admiral Armada Angkatan Laut selepas Kong dan sebelum digantikan oleh Sakazuki Akainu. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh utama bersama-sama dengan Kong, Whitebeard, Shiki, Monkey D, Garp, Suru dan Silver's Relic semasa era Goldie Roger sehinggalah ke sekarang, walaupun selepas dia bersara daripada Marine. Kita dapat melihat bagaimana kerosakan yang dilakukan ketika prime-nya bersama Garp. Dia juga terlibat dalam penangkapan The Lion Shiki yang sempat membuat huru-hara di dalam Marineford sebelum diajar habis-habisan oleh duo monster Marine ini, iaitu Sengoku dan Garp. Beliau juga kita dapat melihatnya berlawan dengan Blackbeard aka Teach dengan disebabkan tindakannya dan kedudukannya dalam Marine sewaktu perang besar-besaran dan tragis yang terjadi di Marineford. Dia menjadi salah seorang daripada 3 antagonis utama Marineford Arc bersama Sakazuki dan Marshall D. Teach. Yang kedua, Scopper Gaban adalah bekas ahli Roger Pirates. Gaban menggunakan sepasang kapak sebagai senjatanya dengan gaya kapak bergigi satu serta kepala kapak yang besar dan pemegang biasa. Scopper Gaban dikenali secara meluas sebagai orang kiri Roger kedua selepas Silver Relic. Kemahiran dan kekuatan yang dimiliki oleh Gaban menjadikannya salah seorang daripada anggota Roger Pirate yang dengan daya tubuh dan gaya bertarung yang paling kuat. Pada kemunculannya pada manga chapter 966, kita diperlihatkan ia telah menjadi salah seorang tokoh terkemuka dari segi kekuatan dan kewibawaan ketika dia mengetuai pertarungan bersama Relic semasa pertempuran terakhir mereka dengan lanun Whitebeard di suatu pulau. Dalam anime itu, Gaban telah ditunjukkan cukup kuat untuk bertempur dengan Kozuki Oden, salah seorang samurai terkuat dari Wano. Walaupun kuasa sebenar beliau masih belum diketahui, pada pandangan aku, Gaban mungkin sekuat Komander Yonko ataupun lebih kuat lagi. Yang ketiga, Shiki. Shiki the Golden Lion ataupun juga dikenali sebagai Flying Pirate, kapten bagi Golden Lion Pirates. Shiki seorang yang bercita-cita tinggi dengan keinginan yang kuat untuk memerintah dunia. Dia percaya bahawa bersama-sama dengan Roger, dia boleh melakukannya dengan mudah. Dia menghargai kuasa dan menghormati mereka yang memilikinya, musuh ataupun tidak. Atas sebab ini, dia percaya Roger dihukum bunuh di East Blue yang paling lemah daripada Four Blues adalah sesuatu yang memalukan memandangkan status yang telah dicapai oleh Raja Ladun itu. Menurut Garp, dia bukan jenis orang yang boleh bertolak ansur dengan era yang aman untuk masa yang lama. Ia juga menambah bahawa Shiki tidak akan mencetuskan sesuatu yang besar tanpa perancangan dan persediaan yang mendalam terlebih dahulu. Ini dapat dibayangkan bahawa Shiki mempunyai dorongan dan pemikiran yang suka menimbulkan kekacauan. Shiki digambarkan pernah mengetuai kru lanun yang besar sekurang-kurangnya 51 armada, agak serupa dengan lanun Krieg dan lanun Whitebeard, menunjukkan kekuatan ketenteraan yang besar. Tidak diketahui betapa kuatnya anak kapal yang dipimpinnya, tetapi apa yang diketahui ialah armada lanun terbesar berada di bawah kawalannya pada ketika itu. Shiki adalah salah satu daripada banyak lanun yang dihormati sepenuhnya oleh Roger. Malah semasa muda mereka, kedua-dua lanun itu terlibat dalam beberapa pertempuran antara satu sama lain disebabkan oleh cita-cita mereka yang tersendiri. Shiki mahu menakluki semuanya manakala Roger hanya memahukan kebebasan. Tetapi dalam pertempuran terakhir mereka, Shiki ditunjukkan sanggup melupakan masa lalu yang telah terjadi antara mereka jika Roger hanya bersetuju untuk membentuk pakatan dengannya. Malah bersedia untuk bekerjasama dengan Raja Lanun itu untuk impian besarnya untuk menguasai dunia. Walau bagaimanapun, Roger tidak bersetuju sama sekali dengan tawaran daripada Shiki itu dan telah menolak untuk bersahabat dengan Shiki serta tidak terlalu menganggapnya sebagai saingan yang cukup kuat. Dia juga pernah bertarung menentang Garp dan Sengoku sekaligus, Marine yang paling berkuasa pada waktu itu, dan pertarungan mereka hampir saja memusnahkan separuh daripada kota itu. Walaupun dia akhirnya dikalahkan, Shiki juga merupakan banduan pertama yang berjaya melarikan diri dari Impel Down sendiri tanpa bantuan dari mana-mana pihak. Shiki memakan Fua-Fua no Mi, buah syaitan jenis paramisia yang membolehkan dia untuk terbang serta membuat benda bukan hidup di sekelilingnya melayang selepas dia bersentuhan dengannya. Shiki menyatakan bahawa apabila dia membuat sesuatu terapung,
ia akan kekal begitu sehingga sama ada dia sendiri membatalkannya atau dia tidak sedarkan diri. Dia telah ditunjukkan dapat membuat beberapa kapal laut dan juga kawasan pulau yang luas terapung di udara. Walau bagaimanapun, kuasanya tidak boleh digunakan pada mana-mana benda hidup selain daripada dirinya. Bermakna dia tidak boleh melayangkan haiwan, tumbuhan atau orang lain. Shiki juga mahir dalam penggunaan pedang. Dia mempunyai 2 pedang bermata 2 bernama Oto dan Kogarashi yang menurutnya adalah salah satu pedang yang terkenal. Pada masa lalu, dia menggunakannya seperti pedang biasa. Tetapi selepas melarikan diri dari Impel Down, dia menggantikan kakinya yang terputus itu. Dia juga menggabungkan kemahiran pedangnya dengan Fua nominya seperti menebas lautan dan kemudian mengapungkannya untuk menenggelamkan lawannya. Dia menangkis semua tebasan dari Nanajuni Pound Ho Zoro dengan kelajuan dan refleks yang cukup tangkas, dan kemudian serangan lain dari Zoro dibalas di udara dan dia dapat menjatuhkan Zoro kembali ke tanah dengan kuat. Yang keempat, Akagami no Shanks. Dia adalah lanun legenda dan berkuasa di Grand Line, menjadi Captain Red Hair Pirates dan salah seorang daripada Yonko semasa yang tinggal dan menguasai separuh Grand Line dengan bounty sebanyak 4,48,900,000 berry. Selepas kejatuhan Big Mom dan Kaido, dia kini adalah lanun dengan bounty tertinggi dan berada dalam ranking kelima tertinggi yang diketahui dalam sejarah. Shanks juga mempunyai kemahiran dalam diplomasi seperti yang ditunjukkan ketika dia menjadi perantara gencatan senjata antara lanun Whitebeard dan pihak Marine. Kemahirannya dalam diplomasi sangat hebat sehingga dia berjaya meyakinkan Sengoku untuk bersetuju dengan cadangannya walaupun Sengoku mempunyai kebencian yang kuat terhadap lanun. Sebagai seorang Yonko, Shanks mudah berada di tingkatan atas watak paling berkuasa dalam siri One Piece walaupun dia masih belum ditunjukkan dalam satu pertempuran yang panjang dan dia tidak pernah dilihat berlawan sepenuhnya. Sekilas kita dapat melihat kekuatannya apabila Akainu yang bertarung melawan beberapa komander lanun Whitebeard dan juga Whitebeard sendiri memutuskan untuk tidak melawannya selepas Shanks dengan mudah menghalang serangan makmanya. Blackbeard, seorang lanun yang baru-baru ini menguatkan anak kapalnya dengan lanun-lanun tahanan Impel Down serta memiliki 2 buah syaitan juga, memilih untuk berundur daripada menghadapi Shanks sambil menyatakan dia belum bersedia untuk menghadapinya lagi. Shanks juga telah memegang gelaran Yonko selama 6 tahun dan dianggap berada pada tahap yang sama seperti Big Mom dan Kaido dengan menganggapnya sebagai 5 orang terkuat teratas yang boleh melawannya dalam pertempuran untuk kalah mati. Dia mampu memberikan tahap intimidasi yang mematikan hanya dari jarak yang cukup jauh seperti mana yang terjadi kepada Ryukugyu ketika di Wano. Apa yang diketahui ialah dia memiliki ketiga-tiga bentuk haki dan kecekapan tinggi dalam ilmu pedang serta tidak memakan buah iblis. Yang kelima, Silver Relic. Dikenali sebagai Raja Kegelapan, ialah seorang lanun bersara yang sangat berkuasa dan terkenal dan orang pertama yang diajak Roger bagi menyertainya. Dikenali sebagai tangan kanan Raja Lanun. Selepas pembubaran Lanun Roger dan eksekusi Goldie Roger, Relic menjalani kehidupan di Kepulauan Sabaudi. Relic ialah sekutu lanun topi jerami semasa di Archipelago Sabaudi dan berkhidmat sebagai mentor Monkey D. Luffy dalam penggunaan haki semasa tempoh 2 tahun time skip. Relic mempunyai kekuatan fizikal yang luar biasa walaupun usianya sudah lanjut. Dia mampu membunuh beberapa Sea King dengan tangan kosong walaupun selepas berenang ke Amazon Lily dari luar Calm Belt dari jarak yang cukup jauh. Dalam anime, dia boleh melontar peluru dengan kekuatan dan ketepatan yang melampau untuk memusnahkan bola meriam yang dilepaskan ke arahnya. Relic juga sangat pantas dan mempunyai refleks yang luar biasa. Apabila menanggalkan kola Kami yang hendak meletup, dia dengan sabar mengira masa yang sesuai bagi kola itu dan dengan pantas mencampakkannya sebelum ia meletup. Dia juga boleh memintas serangan Kizaru ketika hendak membunuh Roronoa Zoro dan juga berjaya mengejar kelajuannya yang telah dipertingkatkan. Relic adalah ahli pedang yang sangat mahir. Dia dapat bertarung dengan kekuatan yang baik dengan Kizaru apabila menggunakan pedang miliknya, Amano Murakumonya, serta berjaya melukakan wajah Kizaru dengan menggabungkan Busu Shokuhaki dengan keahlian berpedangnya. Dia juga boleh mencipta tebasan udara dalam skala yang kuat seperti yang ditunjukkan semasa dia memotong tanah untuk menghalang Marine daripada mengejar Luffy. Relic adalah salah satu daripada segelintir orang di dunia yang boleh menggunakan ketiga-tiga jenis haki. Dia juga seorang guru yang berkebolehan. Dia mengajar Luffy tentang setiap jenis haki dan melatihnya dalam asas-asas penggunaan haki sehingga Luffy berjaya dalam membangunkan hakinya. Haushoku haki Relic sekurang-kurangnya 2 kali lebih kuat daripada Luffy pada Fishman Island. Relic boleh menumpaskan ke semua 100,000 jiwa di Fishman Island yang menentang kru topi jerami, manakala Luffy mengatasi hanya separuh daripada itu. Yang keenam, Monkey D. Garp ialah seorang Vice Admiral Marine yang sangat terkenal. Siapa yang tak kenal dengan atuk Luffy ni kan? Dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Garp ialah salah seorang tokoh utama bersama-sama dengan Kong, Sengoku, Shiki, Silver Relic, Suru dan Whitebeard dari zaman Goldie Roger, Raja Lanun ketika Goldie Roger masih hidup. Pencapaiannya sebagai seorang askar Marine disambut dengan kemasyhuran dan prestij yang besar dengan tindakannya semasa insiden God Valley, khususnya menganugerahkan gelaran Hero of the Marine kepada Garp. Garp juga telah beberapa kali ditawarkan pangkat Laksmana Marine sepanjang kerjayanya, tetapi dia menolak tawaran kenaikan pangkat itu setiap kali ditawarkan. Kekuatan Garp dianggap legenda. Pada tahap terbaiknya, dia mempunyai kuasa tumbukan yang hebat dengan julukannya Garp the Fist, membuktikan kekuatan tumbukan yang luar biasa itu. Dia mendakwa telah menghancurkan 8 gunung semasa latihannya untuk menghadapi
api cincau. Ini terbukti apabila dia dapat mengetuk kepala gerudi cincau yang cukup kuat untuk membelah benua ais yang sangat keras kepada dua dengan sangat mudah. Jelas sekali Whitebeard menghormati kekuatan Garp kerana dia menyebutnya semasa bercakap dengan Shanks. Walaupun pada usia tua, Garp masih kekal kuat. Dia mampu melancarkan berbola meriam besi seperti baseball pada had laju yang lebih tinggi berbanding jika ditembak menggunakan meriam sebenar, dan membawa serta membaling bola gergasi dengan rantai berkali-kali yang lebih besar daripada Thousand Sunny. Semasa perang kemuncak Marineford, dapat dilihat bahawa dia boleh mengalahkan pengguna Mythical Zoan seperti Marco dengan satu pukulan. Dan dalam anime, Garp mengalahkan Jesus Burgess, seorang petarung hebat dengan kekuatan fizikal raksasa dengan mudah. Sebagai tambahan kepada kekuatannya, dia juga mempunyai ketahanan yang luar biasa dan tahan sakit, seperti yang dilihat pada episod 68 apabila dia ditetak oleh Captain Morgan. Dia pulih hanya beberapa saat kemudian tanpa rasa sakit sama sekali dan nampaknya tidak menyedari hakikat bahawa dia telah diserang. Malah apabila dimaklumkan oleh salah seorang Marine bahawa dia hampir dibunuh, dia menyangka ini bahawa ada orang lain yang hendak dibunuh. Hanya apabila dia melihat luka itu, barulah dia menyedari apa yang berlaku kerana dia tertidur sebelum diserang. Dia juga dapat bangkit semula selepas membenarkan dirinya ditumbuk oleh Luffy dalam Gear Second pada jarak jauh tanpa kehilangan kesedaran dan masih mampu melawan Blackbeard bersama Sengoku. Dia mendakwa bahawa dia akan membunuh Sakazuki tanpa belas kasihan kerana membunuh Ace jika dia tidak dihalang oleh Sengoku. Yang ketujuh, Mihawk. Dracula Hawk Eyes Mihawk ialah lanun terkenal di dunia yang bergelar pendekar pedang terkuat di dunia. Dia adalah salah seorang daripada 7 Shichibukai yang pertama didedahkan dan diperkenalkan secara rasmi sehingga ia dibubarkan. Pada masa lalu, Mihawk adalah saingan kepada salah seorang lanun paling berkuasa di dunia, iaitu Shanks. Bagaimanapun, Mihawk hilang minat terhadapnya selepas Shanks kehilangan lengan kirinya. Dia mengekalkan hubungan neutral walaupun agak mesra dengan Shanks dan dapat menjejakinya jika perlu. Dia dan Shanks rapat bersahabat tanpa mengira hakikat bahawa kedua-duanya bertentangan dalam personaliti masing-masing. Sebagai pendekar pedang terkuat di dunia dalam nama dan realiti, Mihawk ialah salah seorang lanun terkuat di dunia. Malah sebelum The Great Age of Pirate, dia mendapat kemasyhuran dengan mengalahkan musuh yang lebih kuat sehingga dia tidak mempunyai pencabar yang layak lagi, dan kini dia memerintah di puncak sebagai ahli pedang terkuat dunia. Oleh kerana kekuatan dan ilmu pedangnya, Mihawk adalah saingan kepada Shanks yang juga seorang ahli pedang dan seorang Yonko. Mereka bersaing sengit dalam duel legenda setiap hari sehingga Shanks kehilangan tangan kirinya kepada Lord of the Coast, iaitu monster laut yang hendak memakan Luffy. Kemahirannya yang luar biasa dalam pertempuran membolehkannya dengan mudah memusnahkan seluruh armada Don Creek yang terdiri daripada 50 kapal dan 5,000 orang bersendirian, dengan hanya kapal utama yang terselamat kerana ribut buruk menolak mereka. Pertunjukan kekuatan yang dahsyat ini menyebabkan Don Creek menganggap Mihawk mempunyai kuasa sebuah devil. Selain itu, dia dengan mudah mengalahkan Roronoa Zoro 2 tahun sebelumnya hanya menggunakan pisau berbentuk salib yang dipakai sebagai rantai di lehernya. Semasa perang sidang kemuncak Marineford, dia tidak menerima sebarang cala walaupun telah bertempur melawan dengan Vista. Kemahiran Mihawk dalam Kenbun Shokuhaki adalah luar biasa. Sesuai dengan julukannya, Hawk Eyes, dia mempunyai penglihatan yang luar biasa, dapat mengetahui pergerakan Gear Second berkelajuan tinggi Luffy itu dengan mudah dan menyerang dengan sangat tangkas yang tidak dapat dilakukan oleh Boa Sandersonia maupun Boa Marigold. Mihawk mempunyai kebolehan untuk menggunakan Busou Shokuhaki. Ini dapat dilihat ketika dia mengajar Zoro cara menggunakan haki jenis ini untuk melindungi pedangnya daripada sebarang kerosakan. Yang ke-8, Monkey D. Dragon. Dikenali juga sebagai Dragon si pemberontak. Ialah panglima tertinggi tentera revolusi serta salah seorang ahli pengasasnya dan dahulunya Kapten Pejuang Kebebasan. Dia telah cuba untuk menggulingkan kerajaan dunia dan dilabelkan sebagai penjenayah terburuk dunia. Dragon pertama kali diperkenalkan di Lockdown Arc, di mana dia membantu Luffy melarikan diri daripada cengkaman Smoker. Sebagai komander tertinggi tentera revolusi, Dragon mempunyai kuasa terbesar ke atas pasukan separa tentera yang kuat dan aktif secara global yang telah meningkat menjadi ancaman yang ketara kepada kerajaan dunia yang berabad-abad lamanya dalam beberapa tahun sahaja. Tindakan Dragon telah memberikannya penghormatan sebagai penjenayah terburuk dunia, namun dia telah harus berhati-hati untuk memimpin kewujudan yang selamat walaupun kuasa terbesar dunia berada di hadapannya dan cuba menghalang. Selepas Luffy memberitahu Emporio Ivankov bahawa Ace adalah abangnya, Ratu Okama sangat takut kemungkinan kerajaan dunia berperang melawan Dragon bersama-sama dengan Whitebeard. Walaupun kebolehan tempur individunya kebanyakannya tidak diketahui, dia mampu memimpin pengawal tentera yang sangat berkuasa seperti ketua kaki tangannya, Sabo, dan 5 komander yang semuanya telah ditunjukkan bertempur dan mengalahkan lanun terkenal dan Marine di Grand Line. Apabila Sengoku memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Luffy, kebanyakan orang terpegun, termasuk Gecko Moria dari Shichibukai dan ahli lanun Whitebeard. Reputasi ini sahaja sudah cukup untuk Luffy ditandakan sebagai potensi berbahaya untuk masa hadapan. Dragon sendiri dapat membuat kegelisahan pada Smoker ketika hendak menyerang Luffy. Dengan sangat cepat, Dragon dapat menghalangnya dari tindakannya itu. Dan walaupun Dragon mempunyai status jenayah yang hebat, Smoker tidak dilihat berusaha untuk mencuba dan menangkapnya. Selain itu, Ivankov menyatakan bahawa kehendak Luffy yang tidak berkeperimanusiaan untuk tinggal di Impel Down masuk akal untuk anak Dragon, menunjukkan bahawa Dragon juga mempunyai tahap ketabahan yang sama. Semasa di kerajaan Goa dan Lockdown, tiupan angin kencang telah berlaku
berlaku berdekatan dengan Dragon yang telah membantunya mencapai objektifnya di kedua-dua tempat. Ia masih belum dapat dipastikan sama ada Dragon bertanggungjawab secara langsung untuk letupan angin ini atau jika dia mempunyai kuasa yang membolehkannya mencipta angin itu. Selain itu, Dragon entah bagaimana dapat sampai ke kapal Sabo ketika ia tenggelam jauh di luar pantai Dawn Island dan menangkapnya sejurus sebelum dia karam tanpa menarik perhatian mana-mana orang yang melihatnya. Yang ke-9, Kong. Wataknya pertama kali muncul dalam filem Strong World episod 0. Kong ialah ketua Commander World Government. Beliau adalah Fleet Admiral terdahulu pada masa pertempuran dalam At War pada 27 tahun yang lalu. Selepas hukuman mati Goldie Roger 24 tahun yang lepas, kemudian Sengoku menggantikannya sebagai Fleet Admiral Marine yang baharu. Tidak banyak yang diketahui tentang kepribadian Kong, tetapi sebagai bekas Marine dan pegawai tertinggi kerajaan dunia, dia mempunyai rasa keadilan yang cukup kuat walaupun tidak diketahui sama ada ia bersifat moral atau mutlak seperti mana yang dipegang oleh Akainu ketika ini. Menurut hierarki kerajaan dunia, kuasanya adalah yang kedua tertinggi selepas Five Elders dan Im Sama. Kuasa politiknya membolehkan dia membatalkan mana-mana gelaran Admiral pada bila-bila masa serta boleh mengisytiharkan panggilan Buster Call di mana-mana pulau yang dianggap sebagai ancaman. Selain daripada kuasa politiknya, kita dapat melihat otot dan kesan parut yang banyak dimilikinya menunjukkan bahawa dia secara fizikal kuat dan mahir dalam pertarungan. Walau bagaimanapun, kekuatannya masih dirahsiakan dan belum didedahkan sehingga sekarang. Kita dapat melihat bahawa semua Marine yang menduduki jawatan Vice Admiral ke atas memiliki dan mampu menggunakan haki. Jadi, aku berpendapat Kong juga dapat mengendalikan haki pada tahap tertinggi setara dengan Sengoku dan Garp. Yang ke-10, Im Sama. Im Sama sehingga sekarang diketahui adalah Raja Dunia pada abad kekosongan yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam kerajaan dunia yang bahkan sangat dihormati oleh Five Elders Star itu sendiri. Sekilas pandangan Im Sama diperlihatkan pada chapter 908. Ia mempunyai bentuk seperti humanoid dengan tangan seperti manusia biasa dan mempunyai mata tajam dengan garis merah yang mempunyai bulatan nipis mengelilingi anak mata. Im Sama juga dilihat memakai mahkota yang mempunyai 4 bucu tajam, sangat tinggi di bahagian atas dan jubah yang sangat panjang yang menutupi tubuhnya yang amat tinggi sehingga menyentuh ke tanah. Setakat yang kita ketahui, kebolehan Im Sama ini masih lagi dirahsiakan. Tetapi rahsia yang kita ketahui bahawa dia adalah pemegang tahta pada abad kekosongan, di mana ia akan dikaitkan dengan kuasa untuk memerintah seluruh dunia, dan fakta bahawa The Five Elders yang secara umum dianggap sebagai pihak berkuasa tertinggi kerajaan dunia tunduk di hadapannya dan memanggilnya dengan penghormatan yang besar. Ini menunjukkan bahawa Im Sama mempunyai kuasa yang paling kuat dalam kerajaan dunia. Im Sama nampaknya mempunyai kawalan ke atas keupayaan atau senjata yang sangat berkuasa yang membolehkannya memusnahkan satu pulau hanya dalam beberapa saat sahaja. Senjata ini muncul di langit, diselubungi awan dan menghujani 16 pancaran tenaga yang menyerupai kilat atau laser yang menelan sasaran mereka dalam letupan besar dan tidak meninggalkan apa-apa sisa sekalipun. Kita dapat melihat ini dalam chapter manga 1060 ketika ia digunakan untuk memusnahkan kerajaan Lucia dengan begitu dahsyat sekali dan dapat disiapkan dan dilepaskan hanya dalam beberapa saat. So guys, that's all perkongsian daripada aku pada video kali ini. Kalau korang ada senarai yang korang nak tambah dan tahu daripada aku, sila tinggalkan komen di bawah, okay? InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi